Umat Islam perlu menghayati dan mengambil iktibar peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Fokus dari Sarawak itu akan diperincikan Vanessa Mering. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Masyarakat Islam di Sarawak digesa untuk meneliti serta menghayati sejarah penghijrahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ke arah kemakmuran rakyat berbilang kaum di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, ke arah itu dua perkara yang perlu diambil pedoman melalui sejarah tersebut, iaitu pembentukan Piagam Madinah yang mengiktiraf hak-hak kebebasan beragama serta kepercayaan selain penekanan terhadap pembangunan ilmu. Beliau menyifatkan Sarawak sebagai negeri yang sudah berhijrah ke arah pedoman dan tamadun Islam kerana mempunyai rakyat berbilang bangsa serta kepercayaan yang saling hormat-menghormati seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah. Satunya, kita mempunyai masyarakat majmuk di antara orang Islam dan bukan Islam. Seharusnya alhamdulillah kita dapat mentadbir dengan baik. Dengan jentera kerajaan, civil servant kita dianggoti oleh orang Islam dan bukan Islam. Tidak ada perbezaan. Mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Residennya, DO-nya, SAO-nya, pegawai mentadbirnya di dalam jabatan kita, mereka begitu baik sekali. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Ma'al Hijrah Peringkat Sarawak di Dewan Kompleks Islam Sarawak di Kuching hari ini. Pada majlis tersebut, Premier Sarawak turut menyampaikan anugerah kepada 11 tokoh Ma'al Hijrah pelbagai kategori. Antara mereka adalah Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah yang menerima anugerah Ma'al Hijrah Penyelidikan dan Pembangunan atas sumbangan beliau terhadap bidang penyelidikan, terutama sekali Marine Science. Turut menerima anugerah ialah Peguam Besar Sarawak Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid yang dipilih sebagai tokoh penjawat awam Islam, manakala Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Baklan Bangit pula menerima anugerah Ma'al Hijrah penjawat awam bukan beragama Islam. Ditemui pemberita kemudiannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu lot tanah yang dikembalikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sarawak bakal dibangun bagi tujuan projek pembangunan. Memang kita ada projek pembangunan di bawah bahagian masing-masing dan mungkin tanah itu dalam lingkungan pembangunan di peringkat bahagian. Beliau turut mengesahkan Pejabat Pos Besar Kuching salah sebuah bangunan warisan dan ikonik antara yang diserah kembali kepada Kerajaan Sarawak. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengumumkan Kerajaan Persekutuan bersetuju mengembalikan semula 55 daripada 224 lot tanah yang diperoleh daripada Kerajaan Sarawak dan Sabah. Daripada jumlah tersebut, 52 lot tanah adalah milik Sarawak. Pengembalian lot tanah berkenaan adalah berhubung pelupusan tanah Pesuruhjaya Persekutuan di Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Seorang lelaki warga Emas dikuatiri lemas selepas perahu yang dinaiki bersama 5 lagi penumpang karam di Sungai Tutoh Hulu, Hulu Sungai Baram Isnin lepas. Hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR diteruskan hari ini melibatkan pasukan bomba, polis, pihak pejabat daerah Kecelong Bedian serta penduduk kampung. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Maureen Sim Ailian memaklumkan kejadian berlaku kira-kira pukul 5.30 petang Isnin lepas. Semasa kejadian, mangsa yang merupakan orang kurang upaya bersama 5 penumpang dalam perjalanan balik ke Kampung Bak Selulong selepas mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan Long Bedian dan membeli barang keperluan harian. 5 penumpang selamat manakala mangsa yang dikenali sebagai Jangin Luau, 67 tahun dilaporkan hilang. Pasukan SAR telah membuat pencarian di kawasan hilir Sungai Tutoh melibatkan 3 km radius dari lokasi perahu karam. Pasukan Gerakan Amsibu berjaya merampas rokok dan minuman keras pelbagai jenis melalui Ops Taring Alpha di Jalan Salim di Sibu semalam. Turut disita 2 buah kenderaan manakala nilai keseluruhan rampasan lebih RM500,000.
Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam satu kenyataan berkata, 2 lelaki tempatan berumur antara 20 tahun hingga 30 tahun turut ditahan. Hasil pemeriksaan, pihaknya merampas 930 karton rokok putih dan kretek pelbagai jenis selain 33 kotak minuman keras bersama sebuah kereta import dan sebuah lagi kereta tempatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135(1D Akta Kastam 1967. Tangkapan dan rampasan diserahkan pada pihak bahagian siasatan jenayah Polis Sibu untuk tindakan lanjut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan. Vanessa, terima kasih atas perincian dari negeri Sarawak itu.